inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Dalam Negeri KDN merampas sejumlah 1,332 unit naskah Al-Quran elektronik serta speaker pula bernilai kira-kira RM55,000 yang tidak mempunyai kelulusan KDN dalam serbuan di sebuah rumah teres 2 tingkat di Kajang, Selangor pada bulan lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Penguasaan dan Kawalan KDN, Nik Usaimi Yusof, operasi dilakukan berdasarkan risikan dan pemantauan dijalankan ke atas premis berkenaan yang menyasarkan jualan Al-Quran elektronik di sekitar kawasan Lembah Kelang. Bagi mengorak langkah ke hadapan, semua institusi pendidikan dan latihan perlu meletakkan integriti dan tata kelola baik sebagai tumpuan utama pemantapan tadbir urus insan di Malaysia. Pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Institut Integriti Malaysia IIM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Kuala Lumpur, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, perancangan pendidikan dan latihan diperlukan bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan akademik atau dokumentasi, tetapi perlu terarah kepada pembangunan modal insan yang holistik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyempurnakan majlis penutup persidangan antarabangsa Abdul Hamid Abu Sulaiman Sumbangan Intelektual dan Reformasi Pendidikan di Dewan Utama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM Gombak semalam. Kehadiran Perdana Menteri bagi menghargai jasa perjuangan Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman memartabatkan dunia pendidikan dan inovasi Muslim dalam dunia pendidikan. Selain Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Hamid merupakan Rektor kedua UIM dari tahun 1988 hingga 1998. Persidangan yang diadakan selama 2 hari dengan dihadiri 300 peserta dari pelbagai negara itu mengetengahkan 8 tema perbincangan berkaitan isu dalam dunia pendidikan berteraskan Islam serta pengaruh dan pewatakan Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Hamid. Seluruh masyarakat di negara ini dikejutkan pada hari ini dengan berita kehilangan sebutir permata yang berharga dalam dunia akademik negara. Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan. Sebagai mengenang jasa bakti Allahyarham, maka unit berita dan hal ehwal semasa Radio IKIM menyediakan satu bingkisan khas untuk segmen berita IKIM pada pagi ini. Dilahirkan di Pasimas, Kelantan, Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan memiliki ijazah sarjana muda pengajian Islam di Universiti Malaya UM pada tahun 1965 sebelum meneruskan pengajian pada peringkat sarjana dan ijazah Doktor Falsafah di Columbia University New York, Amerika Syarikat pada tahun 1975. Beliau merupakan seorang tokoh pemikir Islam yang memberikan sumbangan besar kepada dunia akademik, penyelidikan, pendidikan serta pembangunan modal insan. Oleh itu, tidak hairanlah keilmuan dan ketokohan yang dimiliki oleh beliau telah berjaya mendapat perhatian masyarakat di negara ini malah sehingga ke peringkat antarabangsa. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan diamanahkan sebagai Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM dari tahun 1999 sehingga 2006, selain turut berperanan sebagai pengerusi Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam, LEPAI, sebuah lembaga ditubuhkan dengan perkenan Majlis Raja-Raja serta dinobatkan sebagai Profesor Ulung atas sumbangan bakti dalam dunia akademik. Pada tanggal 24 Februari dalam tahun 2022, beliau telah diberikan peluang dan kepercayaan untuk menerajui Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai pengerusi. Sesungguhnya, kehilangan beliau sangat dirasai oleh negara, khususnya seluruh warga kerja IKIM.
Mudah-mudahan segala jasa dan pengorbanan Allahyarham dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan para orang-orang soleh dan solehin. Laporan berita tadi dari sumber bernama 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kapsul Masa. Pada tanggal 29 Januari 2005, perasmian program E-Integrasi Milenium telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, bertempat di Dewan Milenium, Pulau Pinang. Program yang disertai oleh 60 buah sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan ini merupakan projek perintis yang menggunakan teknologi maklumat bagi menjalin jaringan hubungan antara pelajar sekolah di negeri Pulau Pinang. Program ini mengandungi 10 modul maya dengan 150 adegan interaktif menggunakan teknologi menarik seperti unsur-unsur animasi, flash sistem bunyi yang canggih dan perisian multimedia interaktif. Program E-Integrasi merupakan sebuah projek di bawah rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan berjaya menjadikan teknologi komunikasi maklumat sebagai pendekatan bagi mengeratkan lagi perpaduan kaum dalam kalangan pelajar serta mewujudkan semangat muhibah antara kaum di Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Seluruh warga kerja IKIM mengucapkan takziah buat keluarga Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan, Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syafiq temankan anda untuk membuka tirai bagi Aspirasi 10.1 edisi hari ini, hari Khamis 23 Februari 2023 bersamaan 2 Syaban 1444 Hijriah. Semoga hari ini kita nak teruskan dengan yang baik-baik, sebut yang baik-baik, mendengar pun yang baik-baik dan menghayati juga yang baik-baik. Semoga laluan kehidupan kita akan disusun dengan penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat rakan penyampai di Warna Pagi, Pian dan juga Hazlin yang dah pun temankan anda untuk 4 jam. Dan saya teruskan siaran kita berikutnya. Kita nak mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah jam 10.15 pagi ini, insyaAllah. Okay? Dan hari ini kita menerima kabar yang amat sangat-sangat menduka cita, di mana berita pemergian Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan merupakan pengerusi IKIM yang telah kembali ke rahmatullah. Kita mendoakan semoga Allah yarham terus dikurniakan barakah dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah angkat darjat beliau di syurga dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Allah yarham Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Kamal Hassan merupakan seorang tokoh pemikir Islam yang memberi sumbangan besar kepada dunia akademik, penyelidikan, pendidikan serta pembangunan modal insan, dan beliau lahir pada tahun 1942 di Pasir Mas, Kelantan, dan mendapat pendidikan melalui ijazah sarjana muda pengajian Islam di Universiti Malaya pada tahun 1965 dan kemudian menyambung pengajian di peringkat sarjana dan ijazah Dr. Falsafah di Columbia University, New York pada tahun 1975. Sangat hebat dengan keilmuan dan juga ketokohan beliau. Sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah buat beliau. Dan seluruh warga kerja IKIM mengucapkan takziah kepada keluarga. Allah yarham. Berbelaikan sepi, jiwa meratapi duka, desir berita di kala berserinya pagi, sukar dipercayai. Benarlah bagai dikata. Tuhan yang Maha Tahu apa ketentuan takdir. Kita hanyalah hamba berserah kepada Dia. Engkaulah kejora sinar zaman, menginsafkan rohani, merdu mengalun rima, bermadah dari hati, menyemaikan cinta Maha Esa, meniup kesyahduannya, menyerapi jiwa, tenggelam di alam rasa.
penjagaan warga tua di Malaysia lazimnya diletakkan di bawah penjagaan informal berbanding dalam institusi. Ia dilakukan atas dasar tanggungjawab, kasih sayang dan membalas budi. Dalam Islam, anak-anak dituntut untuk melayani ibu bapa, khususnya yang telah lanjut usia, dengan lemah lembut. Bagaimanapun, masyarakat dilihat kurang memberi tumpuan dan perhatian kepada kesejahteraan penjaga warga emas kerana ia dianggap sebagai isu kekeluargaan dan sensitif untuk dibincangkan. Hakikatnya, prospek penjaga bagi warga emas melangkaui skop tanggungjawab, hubungan kekeluargaan dan emosi kerana turut melibatkan aspek keupayaan, sistem sokongan dan kemampuan penjaga. Isu ini menjadi semakin penting kerana populasi warga tua semakin meningkat dan Malaysia perlu bersedia menjadi sebuah negara tua menjelang 2030. Bagi membincangkan isu ini, IKIM akan menganjurkan program muzakarah pakar hak dan tanggungjawab penjaga warga emas menurut perspektif Islam pada 14 Mac 2023. Kami mengalu-alukan penyertaan daripada wakil agensi kerajaan berkaitan, pengendali pusat kebajikan warga emas, persatuan dan ketua masyarakat setempat, ahli akademik, penyelidik, penjaga warga emas dan individu yang berminat untuk menyertai muzakarah pakar ini. Tempat adalah terhad. Layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 11 dan kita akan teruskan lagi perkongsian di setiap hari Khamis pagi ini. Kita ada rancangan Tahsinul Ibadah dan boleh sama-sama sertai kita sekarang di YouTube IKIM dan juga anda boleh sama-sama tonton di Facebook saya Syafiq Saleh. Kita sedang bersiaran juga di situ untuk kita hayati perkongsian ilmu. Okey. Dan untuk hari ini kita ada sesi soal jawab bersama dengan tetamu kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan kalau ada soalan, pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Terus kita nak mengalu-alukan kehadiran bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Syukur, Sihat. syukur. Masya Allah, seronok saya bila Ustaz bersiaran ni. Orang kata walaupun di lokasinya berbeza tetapi nak ambil berkat juga ni kan. Bersama dengan sahabat-sahabat, guru-guru kita di madrasah Ustaz di sana. Masya Allah Ustaz, semoga baik-baik kan Ustaz. Program-program kelas pengajian pun katanya berlangsung seperti biasa kan Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan sesi kita ni Ustaz, mungkin kita nak dengarkan mukadimah dari Ustaz, persediaan hati kita, jiwa kita untuk nak sama-sama mendengarkan Tahsinul Ibadah pada pagi ini Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq dan Saleh yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini di dalam majlis ilmu secara maya walaupun berjauhan, tapi insya-Allah manfaat dan faedah itu kita sebar-sebarkan. Amin, amin. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu dengan hati yang duka cita
kita menerima pengkhabaran seperti yang dimaklumi oleh semua pendengar, pemergian yang dimuliakan Tan Sri Profesor Emeritus Dato' Muhammad Kamal bin Hassan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pengurusi IKIM, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan darjatnya, memberi limpahan kurnia kepadanya. Dan saya baca komen-komen di Facebook, ramai yang menyatakan kesedihan yang mendalam terhadap apa yang mereka terima pada pagi ini, dan masing-masing berkongsi pengalaman menimba ilmu daripada beliau, mendapat faedah pengajian beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya dikenang sebagai suatu pengajian yang memberi siraman kepada hati yang kontang dan kering. Jadi ini semua adalah kita yakin merupakan saham dan merupakan yang apa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaati selepas pemergian seseorang, dan ditambah pula dengan doa-doa daripada anak murid yang tidak lekang daripada memuji, mendoakan, dan ini semua tidak lain tidak bukan menunjukkan kebaikan yang telah dicurahkan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mana memberi kurniaan besar ini kepada beliau, memberi kurniaan yang sama kepada kita semua selepas kita meninggalkan alam yang fana ini. Marilah kita sama-sama mensedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sepotong hadis yang menyatakan Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak mengangkat ilmu dengan sekaligus, dengan merentapnya terus sehingga lenyap daripada hati-hati manusia. Tetapi ilmu itu diangkat, ditiadakan dengan diwafatkan ataupun diambil nyawa ulama. Apabila seorang demi seorang daripada kalangan ilmuwan yang mencurahkan jasa di dalam masyarakat, memberi kesedaran ilmu, memandaikan bangsa dengan ilmu-ilmu agama khususnya, maka ia sebenarnya suatu perkara yang perlu kita tangisi dan perlu kita dalam masa yang sama perlu kita khawatir. Kerana apabila hilangnya ilmu dengan hilangnya ulama, hilangnya pendidik, maka merata-rata kejahilan. Kejahilan akan menguasai medan masyarakat. Lalu Nabi sebut, apabila sudah tiada lagi ulama, sudah tidak ada lagi panutan, maka orang awam akan mengambil orang yang tiada berilmu itu sebagai ikutannya, sebagai idolanya, sebagai tempat rujukannya. Sehingga mereka memberi fatwa, mereka memberi nasihat, mereka memberi panduan yang sebenarnya bukan didasari oleh ilmu, bukan didasari oleh kebenaran, lalu bertambah teruklah keadaan masyarakat itu. Jadi oleh kerana itu, setiap keadaan yang seperti ini, perlulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dan terus melahirkan daripada kalangan masyarakat kita ilmuwan-ilmuwan yang jasanya sebenarnya menyentuh kerohanian kita, menyentuh akal sehat kita, dan ia sangat penting kerana masyarakat tidak akan maju dengan semata-mata ekonominya bagus
tetapi masyarakat itu akan maju, akan mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bercambahnya ilmu. Oleh kerana itu, kita hendaklah menjadi pihak yang mencintai ilmu dan ahli ilmu. Begitu. Kalau kita ini bukan jenis orang belajar agama ataupun belajar pondok ke madrasah ke universiti ke, maka paling kurang Nabi kata jadilah orang yang mencintai ilmu, mencintai ulama. Maka kita bersama-sama berkongsi apa yang kita ada. Kita berkongsi mungkin dari segi harta kita untuk membantu memeriahkan lagi ataupun merancakkan lagi medan ilmu ini di kalangan masyarakat, kerana ia sebenarnya menjadi tonggak dan tiang seri kepada ketamadunan sesebuah negara, apatah lagi apa yang dianjurkan oleh kerajaan pada hari ini yang disebut sebagai Malaysia Madani. Maka lebih lagi sudah tentu terasnya dan tonggaknya adalah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu agama. Wallahu a'lam. Amin, amin. InsyaAllah Ustaz, semoga Allah kurniakan jalan ilmu kepada kita dan Allah sentiasa berikan kepada kita berjumpa dengan para alim ulama, guru-guru, dan kita dapat berdamping dengan orang yang bijak pandai, faqih dalam bidang agama, terutamanya untuk kita nak sama-sama melalui kehidupan yang penuh dengan panduan yang sebaik-baiknya, insyaAllah. Ustaz, kita nak buka soalan, Ustaz, boleh? Untuk sesi perbincangan kita pada hari ini, dan seperti biasa kita boleh sama-sama juga untuk menjemput anda untuk hantarkan soalan, pertanyaan ke talian WhatsApp konti kita 01129004 004. Baik Ustaz, kita dah ada 2 soalan kat sini Ustaz yang kita dapat. Soalan yang pertama ada yang bertanya kita, Ustaz, kita sering kali diwawarkan untuk kemaskini arah kiblat kita dekat rumah, tetapi di masjid dari dulu sampai sekarang arah kiblat tetap sama. Macam mana kualiti solat kita di masjid, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tak fatwa tentang meletak barang-barang peribadi di hadapan kita ketika solat? Contohnya kita pernah tengok kan, ada, kita sendiri pun ada lakukan, kalau solat letak sekejap barang-barang dekat depan kita, beg, handphone, seluar barang-barang berharga kita. Jadi Ustaz, bagaimana dengan persoalan ini? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya kempen untuk menyemak arah kiblat digerakkan bagi setiap daripada individu masyarakat kita berusaha untuk memastikan arah kiblat rumahnya itu benar dan tepat, dan tidak dilancarkan kempen untuk memastikan arah kiblat di masjid. Sebenarnya jelas perbezaan antara masjid dan juga rumah. Kerana masjid ini adalah sebuah tempat yang secara rasminya didirikan untuk solat. Kalau di negara kita ada prosedur tertentu sebelum dibina sesebuah bangunan, bagi mendirikan masjid memang dipanggil ahlinya, dipanggil pakarnya untuk menentukan arah kiblat. Maka oleh kerana itu, kesalahan arah kiblat bukan kita nafikan langsung tidak wujud di sebahagian masjid. Tetapi ia bukanlah perkara yang merupakan risiko yang besar. Tetapi kalau arah kiblat di rumah kita, sudah tentulah kita sendiri yang bukan pakar ni yang menentukan. Kalau di masjid itu memang pakar yang menentukan. Sehingga ulama menyebut, kalaulah di suatu tempat sudah ada masjid yang sekian lama didirikan solat di dalamnya, dan ada arah tertentu orang mengerjakan solat, maka teruskan. Kita tak perlu semak dan tak perlu cek, kerana itu kan masjid. Masjid memang tempat yang diambil berat perihal solat, dan ada autoriti yang menguruskannya daripada pihak kerajaan. Bahkan hari ini memang suatu prosedur perlu dipanggil ahli falak untuk perkara tersebut. Tetapi rumah seseorang itu, contohnya surau-surau yang ada di Petron, yang ada di syarikat, di stesen minyak misalnya, maka kita perlu double check.
Ya, betul. Kita perlu melakukan pemeriksaan berganda bagi memastikan arah kiblat tersebut. Kemudian berkaitan dengan meletakkan barangan peribadi ini. Dia sebenarnya begini. Barangan peribadi yang ada pada diri kita, kalaulah dengan kita meletakkannya di tempat, contohnya bukan di hadapan, akan menyebabkan orang tu dia hilang tawajuhnya, hilang khusyuknya, takut kalau dia tak kat tepi nanti orang ambil. Contohnya, maka dia letak di bahagian hadapan. Maka lebih baik dia letak di bahagian hadapan untuk memastikan bahawasanya dapat menjaga khusyuknya, tidaklah sambil dia solat, sambil dia khawatir keadaan barang peribadinya. Maka dibenarkan untuk berbuat demikian dan seharusnya dia berbuat demikian. Ataupun barang peribadi itu boleh disimpan di dalam poketnya. Ada sebahagian orang yang meletakkan dompet di hadapannya atas alasan yang lain. Itu alasan dia melihat bahawasanya duit ini adalah sesuatu yang kotor, yang bertukar-tukar tangan, yang daripada satu tangan ke satu tangan kan. Maka dia berpandangan bahawasanya adalah lebih baik duit yang bertukar-tukar tangan itu daripada tangan penjual daging, daripada tangan penjual sayur, daripada tangan orang bukan Islam, untuk dia keluarkan daripada tubuhnya dan dia meletakkan di luar daripada tubuhnya atas alasan itu. Walaupun sebenarnya tidak wajib dan kita hukum ia adalah suci duit tersebut. Kerana apa? Kerana selagi mana tidak pasti kenajisannya, maka hukumnya adalah bersih dan suci. Atas alasan apapun, maka ia tidak menjejaskan kesahihan solat seseorang. Cuma daripada suatu keadaan yang disebut dalam kitab, kalaulah di hadapan kita ada sesuatu yang merosakkan khusyuk kita, maka makruh perkara itu ada di hadapan kita. Okey, baik Ustaz, faham. Dan kita sambung lagi Ustaz. Satu lagi soalan yang kita dapat di sini, yang bertanya, soalan kepada kita ada yang bertanya, Ustaz, okey, jika saya menggunakan servis Dolby layan diri dan menghantar baju ke kedai untuk digosok, adakah perlu saya siasat sabun atau pelembut fabrik yang mereka gunakan bimbang pakaian yang saya guna nanti untuk solat bercampur dengan bahan tidak suci? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bolehkah saya berzakat dengan hasil yang saya dapat dari wang yang dimenangi dari pertandingan memancing? Oh, hebat ni. Memancing kan Ustaz? Silakan Ustaz, soalan itu Ustaz, silakan. Ada dua masalah. Pertama, masalah membasuh pakaian di kedai Dolby yang bercampur-campur antara pakaian yang bersih dengan pakaian yang mungkin bercampur dengan najis. Bukan maksudnya pakaian kita tu yang bercampur, kerana ketika kita membasuh, hanya pakaian kita sahaja yang ada di dalam mesin basuh di kedai Dolby tersebut. Maka jawapannya adalah kita akan hukum pakaian yang dibasuh melalui mesin di kedai Dolby yang bercampur-campur pelanggannya adalah bersih, adalah suci. Itu masalah pertama. Dan masalah yang kedua, adakah perlu saya memastikan? Adakah perlu saya memastikan bahan yang digunakan? Ini dihantar kedai Dolby, bukan layan diri lah ni. Maksudnya kedai itu yang basuh pakaian dia. Adakah saya perlu pastikan bahawasanya ia daripada sabun yang bersih, yang tidak bercampur dengan sesuatu yang dilarang ataupun ada najis? Maka sama seperti mana kalau kita ingin membasuh pakaian kita, maka kita kena pastikanlah bahan yang kita gunakan untuk membersihkan pakaian kita itu adalah suci dan tidak najis.
Khususnya kalau pakaian itu digunakan untuk ibadah solat, ibadah tawaf misalnya, maka begitulah yang perlu kita lakukan. Cuma kalaulah kita tidak tahu dengan bahan apakah yang digunakan, kalau berdasarkan kaedah fiqh, asal sesuatu perkara itu suci, kita dah hantar dan kita pun tak tahu menggunakan fabrik ataupun pelembut fabrik apa, maka kita tetap akan menghukum pakaian kita itu sebagai bersih. Seperti contohnya, kita pergi melaksanakan umrah, kita hantar kain ihram kita untuk dibasuh di dobi. Dan apabila selesai, maka adakah kita boleh gunakan untuk melakukan tawaf? Maka hukumnya adalah bersih. Hukumnya adalah suci selagi mana tidak ada kepastian secara yakin ada digunakan bahan-bahan yang najis dan tidak suci. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan wang hasil daripada kemenangan memancing. Kalau tidak ada unsur judi di dalamnya, maka itu adalah hadiah yang kita perolehi. Maka hadiah yang kita perolehi daripada sumber yang halal, maka sudah barang pastilah sekiranya cukup syarat, maka wajib dibayar zakat. Apa syaratnya? Pertama, cukup nisab. Syarat yang kedua, cukup haul. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, ia perlu melalui tempoh masa selama setahun qamariyah, barulah kita hukum wang hasil kemenangan itu wajib dibayar zakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, asasnya adakah hasilnya itu daripada sumber yang haram. Jadi walaupun hadiah memancing ada keadaan yang mungkin ada unsur perjudian misalnya, maka hukumnya haram. Dan harta haram tidak boleh, bukan tak wajib, tidak boleh dizakatkan kerana Allah Ta'ala tidak menerima sedekah daripada sesuatu yang berpunca dari sumber yang haram. Okey, Ustaz, jelas di situ, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita bagi Ustaz ambil nafas kejap. Tenang-tenang, Ustaz. Okey. Tapi sebelum tu, kita nak baca dulu soalan. Dan selepas ni, Ustaz akan jawab soalan ini. Okey, ada daripada sahabat kita bertanya. Puan Mia dari Johor bertanya, Ustaz, seorang wanita berselisih faham dengan ibu mertuanya. Dia tidak lagi mahu bercakap dengan ibu tersebut tetapi tetap memberikan sesuatu seperti makanan dan sebagainya lah. Apa hukumnya dalam keadaan ini? Dan soalan kedua, seorang lelaki bekerja di sebuah syarikat mengikut shift. Apabila shift pagi, dia bekerja hingga petang. Ini menyebabkan dia tidak dapat bersolat Jumaat kerana kerja. Apabila shift kerja petang, barulah dia dapat solat Jumaat. Apa tindakan ini boleh diterima dalam Islam? Nanti Ustaz akan berikan sedikit panduan di situ, insyaAllah. Okay? Kita nak berehat seketika. Buat anda jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama-sama untuk mendengarkan rancangan Tasnud Ibadah. Anda boleh tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook saya, Syafiq Saleh, untuk kita sama-sama dengarkan. Okay? Berehat seketika, kembali selepas ini. Marilah kita jadi seperti orang soleh zaman lampau, saat mereka rasa bahawa mereka melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang menyebabkan mereka boleh melakukan ketaatan itu bukanlah kerana mereka sepenuhnya menginginkan ketaatan itu, tetapi Allah yang memberikan taufik kepada hamba itu. Dan kita sangat takut ya apabila kita sering lakukan kebaikan, ada ketaatan yang kita lakukan, maka kita rasa kita yang kuat, kita yang mahu, kita yang pandai, kita yang pilih, sehingga kita lupa bahawa setiap ketaatan, di balik ketaatan itu adanya taufik, kurnia yang tertinggi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah setiap kali mereka melakukan ketaatan, di hujung itu adalah tangisan kerana mereka menangis kerana terlalu bersyukur pada Allah, kerana Allah berikan mereka kurnia yang tertinggi. Tetapi manusia perlukan taufik dari Allah, dan bertaufik dari Allah
kebaikan yang kita nak hanya tinggal dalam angan-angan semata-mata. Ia kan disebut oleh Nabi SAW tentang wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Manusia nak buat baik tetapi semuanya itu tinggal dalam catatan angan-angan. Tak ada satu pun yang membumi jadi tindakan. Kenapa? Sebab tak dapat taufik dari Allah. Ibnul Haytham. Abu Ali Muhammad Ibn al-Hasan Ibn al-Haytham lahir di Basrah, Iraq pada tahun 354 Hijriyah bersamaan 965 Masihi. Di tempat kelahirannya itulah beliau berusaha mempelajari ilmu dan pada masa yang sama bekerja untuk mencari rezeki. Beliau kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad untuk menumpukan perhatian terhadap pengajian serta penulisan. Ibnul Haytham merupakan salah seorang ilmuwan yang mencatat pencapaian yang mengagumkan pada usia muda. Beliau juga pernah tinggal di Mesir dan memanfaatkan masanya dengan menyalin buku-buku matematik serta falak di Universiti Al-Azhar. Ibnul Haytham menghasilkan pelbagai makalah dan kitab tentang ilmu matematik, geometri serta algebra, dan yang paling utama ialah karya agungnya yang berkaitan dengan optik, iaitu kitab Al-Manadhir yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Ibnul Haytham menguji setiap hipotesis dengan ujian fizikal atau pembuktian matematik. Bagi menguji hipotesisnya yang menyatakan bahawa cahaya dan warna tidak bercampur di dalam udara, misalnya, Ibnul Haytham mereka bentuk kamera obscura yang pertama di dunia. Ibnul Haytham mencerap apa yang berlaku apabila sinaran cahaya bersilang pada bukaan atau liang kamera obscura dan merekodkan keputusannya. Kamera obscura ini merupakan salah satu reka cipta yang mendorong penghasilan kamera dan fotografi pada zaman moden kini. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq temankan anda untuk mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah dan kita bersama-sama menghayati perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, di mana sekarang anda boleh sama-sama tonton di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook saya Syafiq Saleh. Boleh terus ke Facebook saya dan kita boleh sama-sama hayati perkongsian rancangan Tahsinul Ibadah ini. Okey. Dan soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Sebelum kita berehat tadi, ada soalan dari Puan Mia bertanya di Johor. Beliau tanya, Ustaz, seorang wanita ada selisih faham dengan ibu mertuanya dan tak dia bercakap dekat situ katanya, tapi tetap memberi sesuatu seperti makanan dan sebagainya. Apa hukumnya dalam keadaan ini? Dan soalan kedua berkaitan dengan solat Jumaat apabila shift-shift tertentu tidak dapat solat Jumaat tetapi ada shift tertentu dapat solat. Adakah tindakan ini boleh diterima dalam Islam? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Meninggalkan bercakap dengan seseorang dipanggil dalam bahasa Arab hijran ataupun hajara. Hajara ni maksudnya meninggalkan bercakap dengan seseorang. Nabi SAW memberi amaran yang keras bagi seseorang yang memutuskan hubungan dengan orang yang lain dengan meninggalkan bercakap dengannya lebih daripada 3 hari. Ada amaran yang keras. Sesiapa yang meninggalkan bercakap dengan saudaranya selama 3 hari, iaitu kerana tidak suka kepadanya ataupun apa-apa masalah antara kedua mereka, maka tidak mencium bau syurga ataupun seumpamanya. Ada amaran yang keras dan hukumnya berdosa besar. Hukumnya adalah apa? Berdosa besar. Maka tidak cukup
hanya semata-mata kita terus memberi wang kepadanya ataupun kita memberi sesuatu kepadanya tanpa bercakap dengannya, kerana hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Oleh kerana itu, kitalah yang perlu memulakan. Kalau orang lain melakukan perkara tersebut kepada diri kita, maka kita lah yang perlu memulakan untuk berhubung dengannya walaupun dia enggan. Kalau dia enggan, maka dia yang bersalah, dia yang berdosa dalam perkara ini, tetapi kita akan terlepas daripada kesalahan dan dosa. Maka hukumnya tidak boleh berbuat demikian kerana dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kerana pekerjaan seseorang menyebabkan dia tidak dapat hadir mengerjakan salat Jumaat. Sebenarnya sebarang pekerjaan yang menyebabkan kita tidak boleh untuk melaksanakan ibadah yang wajib, maka maknanya pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang sesuai untuk kita sebagai seorang Muslim. Sebarang pekerjaan yang menghalang kita daripada semayang, misalnya 5 waktu, maka itu bukan pekerjaan yang sesuai diambil oleh seorang Muslim. Bahkan dia wajib meninggalkan pekerjaan itu. Dia wajib meninggalkan pekerjaan itu dengan mencari pekerjaan yang lain walaupun lebih rendah gajinya, dan dia yakin dengan sepenuh hati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepadanya. Okey? Tidak ada alasan pekerjaan untuk seseorang itu meninggalkan perkara yang merupakan fardu ain dan merupakan kewajipan. Itu perkara pertama. Dan perkara yang kedua berkaitan dengan solat Jumaat secara khusus. Solat Jumaat ini adalah merupakan fardu ain. Dan ada unsur-unsur tertentu. Ada apa? Unsur-unsur tertentu yang membolehkan seseorang itu meninggalkan solat Jumaat. Disenarai panjang oleh ulama di dalam kitab. Antara unsurnya adalah masalah keselamatan. Maksudnya, kalaulah tidak ada orang yang menjaga keselamatan, saat solat Jumaat itu berlangsung, kemungkinan besar akan berlakunya mara bahaya, misalnya keselamatan pada nyawa, keselamatan pada harta benda. Maka kalaulah ada situasi seperti itu, maka boleh sebahagiannya untuk tidak mengerjakan solat Jumaat dan yang baki wajib mengerjakannya. Dan fatwa itu digunakan untuk anggota keselamatan yang tertentu yang ada keperluan nyata dan jelas untuk perlu wujudnya anggota keselamatan ketika solat Jumaat itu berlangsung dan tidak ada kemungkinan untuk mereka boleh menyertai walaupun solat Jumaat itu hanya beberapa minit sahaja. Maka kalaulah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bertanya itu jenis seperti itu, maka ya betul dibenarkan untuk dia meninggalkan solat Jumaat. Tetapi kalaulah pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang rutin, yang biasa, apapun sektornya, maka secara zahirnya tidak dibenarkan untuk seseorang itu meninggalkan solat Jumaat. Itu jawapan secara umumnya. Okey Ustaz, faham. InsyaAllah semoga dapat beri kefahaman yang terbaik untuk kita. Dan mungkin satu lagi soalan Ustaz yang kita boleh dapatkan soalan di sini sebelum kita menutup rancangan Tasmiyah Ibadah. Ada sahabat kita bertanya tentang tempoh iddah seorang wanita yang kematian suaminya.
Apakah tempoh itu bermula dari saat kematian atau bermula selepas dikebumikan? Maknanya wanita itu perlu hadir di tanah perkuburan masa suami dikebumikan ke? Macam mana Ustaz? Silakan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ 4 أشهر وعشرة. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ. Orang yang meninggal dunia daripada kalangan kamu, kaum lelaki, kaum suami, hendaklah para isteri mereka menunggu ataupun menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan tempoh iddah 4 bulan 10 hari itu bermula daripada kematian. Jelas. Daripada kematian. Sehinggalah 4 bulan 10 hari seterusnya. Dan di dalam tempoh iddah, ada perkara yang perlu dilakukan oleh para balu, iaitu menjalani yang disebut sebagai ihdad. Menjalani ihdad, berkabung. Berkabung selama 4 bulan 10 hari dengan meninggalkan perhiasan dari segi pakaian, meninggalkan wangian yang boleh menarik perhatian, dan melazimi rumah yang dia tinggal, tidak boleh keluar daripada rumah itu melainkan kerana urusan yang tertentu, yang penting, yang kalau tidak melakukannya akan menyesakkan kehidupan. Itu sahaja yang dibenarkan. Maka daripada segi fatwanya dan berdasarkan mazhabat Imam Syafi'i, maka wanita yang kematian suaminya tidak boleh keluar daripada rumah walaupun atas tujuan menghadiri pengkebumian suaminya. Oleh kerana itu, cubalah ataupun usahakanlah sebelum jenazah itu dibawa untuk mengerjakan solat di masjid, untuk dibawa dahulu ke rumah ibu, supaya ibu dapat mengerjakan solat jenazah di rumah, kemudian barulah dibawa ke masjid. Alhamdulillah Ustaz, itu dia soalan-soalan yang kita cuba dapatkan dan kita cuba berikan respon, jawapan, insya-Allah semoga itu dapat memberikan lagi kefahaman, bukaan hati jiwa kita dalam memahami dari struktur ibadah seharian kita. Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan Ustaz, apa yang boleh kita pesan-pesankan sebagai kata akhir Ustaz di hujung ni? Silakan Ustaz. Belajarlah dan ambillah ilmu daripada alim ulama di sekitar kita, bahkan yang duduk jauh daripada kita, selagi mana kita bernafas dan selagi mana mereka bernafas. Dan usahlah jadi sebahagian manusia yang hanya menyesali dan mengulang kata sedih kerana pemergian fulan dan fulan. Alangkah baiknya dahulu saat hidupnya ulama itu aku belajar dengannya. Janganlah jadi orang seperti itu. Bahkan kita mulakan daripada sekarang. Apapun yang kita lakukan, Allah Ta'ala sebut, kalau kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Tidak lebih. Apa yang kita buat ini sebenarnya untuk manfaat diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat baik, kamu sebenarnya berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Dan sekiranya kamu berbuat jahat, maka kamu sebenarnya berbuat jahat, berbuat tak elok, merosakkan diri kamu sendiri. Wallahu
a'lamu bis-shawab. Allah. Semoga Allah buka jalan laluan kehidupan kita dengan kebaikan, laluan ilmu yang sentiasa Allah memberikan hikmah untuk hidup kita ini. Terima kasih Ustaz atas perkongsiannya di sini, insya-Allah. Ustaz kirimkan salam kita kepada guru-guru di sana Ustaz, membawakan ilmu juga di sana Ustaz, menyebarkan ilmu dakwahnya, insya-Allah. Semoga Allah terus memelihara Ustaz dan juga para guru di sana. Insya-Allah Ustaz, kita jumpa lagi Ustaz untuk pertemuan yang akan datang. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang terus ikuti kita di Facebook saya, Syafiq Saleh, dan juga di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Kalau ada yang hantarkan soalan, pertanyaan, insyaAllah kita akan bawakan soalan-soalan pertanyaan anda untuk pertemuan siaran kita yang akan datang. Okey? Dan kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islam, semuanya di IKIM. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama.